saya harapkan sebab yang dibidas adalah DAP. Jarang-jarang saya tak setuju dengan Dr. Mazhar. Tapi dalam isu pembelajaran hadis 40 ni, saya heran dengan reaksi penuh beremosi Dr. Mazhar tu sendiri. Sebab emosi tu okey, saya tak ada rasa nak marah pada orang menentang ataupun yang tidak setuju pada pendapat kita ataupun apa yang kerajaan nak buat, sebab ia adalah sesuatu yang baik. Tapi tiba-tiba dia mengeluarkan kenyataan yang bertentangan, itu tak ada masalah sebenarnya. Tetapi Dr. Mazhar tala kemarahan kepada penyokong kerajaan. Dah kenapa? Yang cadangkan adalah PMX dan kerajaan perpaduan. Yang tiada halangan adalah DAP itu sendiri. Yang menentang adalah gerakan NGO Islam, MIC dan MCA. Yang kena marah dengan Dr. Mazhar penyokong kerajaan perpaduan. Korang rasa? Thank you, Ain. Okay. Tak nak ucap tahniah ke kepada usaha baik Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha baik PMX. Sekurang-kurangnya fahamkanlah isu sebelum dia ni memberikan ulasan. Ada baiknya kalau seorang agamawan ambil kesempatan ini untuk terangkan kepada non-Muslim, inilah peluang kita nak dakwah atau nak terangkan apa itu hadis 40 ini kepada mereka. Kan, hadis Rasulullah SAW yang telah diturunkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan mereka tentang sebab mereka ni jahil, mereka ni tak tahu, dan tugas agamawan adalah untuk menerangkan, bukan ajak lagi bergaduh. Bukankah Dr. Mazhar seorang mufti yang dekat dengan mesra dengan non-Muslim sebelum ini? Itu yang menjadi satu yang tanda tanya jugalah bagi aku, kan. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam lagi berkenaan dengan hadis 40, sebab saya pun letak tajuk hadis 40 sebab saya nak membincangkan berkenaan dengan perkara itu. Tetapi saya nak sentuh dulu sedikit berkenaan dengan apa yang diputuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu pengasingan untuk pisahkan kuasa peguam dan juga dengan pendakwa raya. Dan semalam kita dah ulas berkenaan dengan ini, kan. Tapi nak sentuh sikit lah sebelum pergi lebih lanjut lagi berkenaan dengan hadis 40 tu. Dan sudah diputuskan, tinggal lakukan kerja-kerja ke arah pelaksanaan sahaja. Dan kita menyokong langkah-langkah ini. Ini adalah satu reformasi yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku ada juga buka website BHEUU tu, bahagian hal ehwal undang-undang, dan ini punca daripada kes Zahid, dan antara alasan yang perhakiman berikan ialah kerana buku Tommy Thomas. So download laporan penuh, dan laporan itu boleh diakses sebenarnya untuk orang awam. Kalau korang nak baca, sebelum tu memang sulit siasatan dia. Dan baru tahu sebenarnya buku Tommy Thomas tu ada dalam dua bahasa, English dan Mandarin. Jadi sebab download, search perkataan Zahid, zero. So apa kaitannya dengan Zahid sebenarnya? Nak kena jadi satu kerja pula, nak kena baca beratur-ratur muka surat. So baca pecahan tajuk untuk mungkin sesuai yang ada berkaitan. Apa yang dijumpa adalah selepas BN tumbang, Ketua Hakim Negara Tun Raus letak jawatan secara sukarela, bukan dipaksa. Cuma dia ada meletakkan tarikh akhir peletakan jawatannya, dan tarikh itu mungkin tak ada kaitan dengan membereskan tugas yang belum selesai. Dan ini adalah tapi dalam laporan tidak ditulis lah. Tarikh itu kemudiannya dicadangkan, diawalkan oleh Tommy Thomas dan ia diterima oleh Tun Mahathir. Dan asasnya ialah dikatakan Tun Raus ini favor kepada pentadbiran Barisan Nasional, dan Tommy adalah pilihan Tun Mahathir. Tun Mahathir menerima banyak laporan positif mengenai Tommy Thomas, dan jadi Tun ada sangka baik terhadap Tommy ni. Nama Tommy dicadangkan oleh YDPA yang ketika itu adalah Sultan Kelantan, dan Agong pada ketika itu agak keberatan, tetapi Tun Mahathir memberitahu kepada Tommy bahawa dia mempertahankan Tommy dan Tommy perlu dilantik. Tommy gembira kerana Tun mempertahankannya. Di Agong telah melantik beliau lah sebagai Peguam Negara, dan Tommy juga menghadap yang di Pertuan Agong. Selepas lantikan, dalam perjumpaan itu Agong memberitahu baginda bukan prejudis, tapi setelah mendapatkan nasihat daripada pihak berkaitan perundangan, maklum balasnya adalah negatif terhadap Tommy Thomas. Tommy ni kemudiannya memberitahu kepada Agong bahawa mereka tu cemburu, seolah-olah mengetahui apa yang nama-nama yang dirujuk Agong yang mengatakan
apa yang sudut negatif daripada pandangan orang yang telah menyatakan demikian kepada Yang di-Pertuan Agong lah. Jadi inilah gambarannya. Tommy Thomas ni dipercayai memberikan nasihat berkaitan perundangan sebelum dilantik, dan bila mana Tommy ni telah menyenaraikan nama-nama pihak yang boleh dilantik menjadi hakim dan sebagainya selepas dilantik, so itu agak terdapat campur tangan lah kan. So who's right who's wrong we don't even care. Tapi lagipun Tommy Thomas pun belum didakwa lagi, walaupun polis ada menyerahkan siasatan kepada AGC sebenarnya untuk mendakwa Tommy Thomas di atas 4 pertuduhan. Apa jadi dengan kes itu pun kita tak tahu. Satu lagi berkenaan dengan Peguam Negara. So kalau nak kata jawatan Peguam Negara ini sebenarnya ada kuasa yang sangat besar, banyak juga perkara yang boleh terlibat dan dilibatkan. Dan kalaulah perubahan yang nak dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kedua-dua jawatan ini perlu melalui proses confirmation hearing sebelum dilantik lah. Dia kena melepasi pertanyaan awam yang disiarkan secara langsung. So kita semua ni patut berharap bahawa jawatan penting negara, iaitu jawatan Peguam Negara dan Ketua Pendakwa Raya, benar-benar dipisahkan nanti, dan ini adalah satu bentuk reformasi yang nak dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu saja. Jadi sedikit lah kan nak komen berkenaan dengan so far. Tapi satu perkara lagi, kalaulah anda ni Datuk Seri Anwar Ibrahim lah, dan kita tahu secara politik ni persepsi itu penting, betul. Dan keputusan Zahid, kalaulah kita ni orang yang mementingkan persepsi, saya rasa termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, kalau dia campur tangan terhadap kes Zahid ni, of course dia akan buat dia akan minta supaya tangguhkan keputusan itu, iaitu melepas tanpa bebas Zahid Hamidi ni selepas PRK Pulai. Tapi itu tak berlaku. Kan? Keputusan Bu Mokhtar pun patutnya dibuat selepas PRK Pulai. Jadi tak adalah timbul persepsi campur tangan dan sebagainya, reformati dan sebagainya kan. So semuanya adalah berkenaan dengan timing. Timing sangat penting. Timing itu sangat penting bagi memainkan peranan kenapa ia perlu dilakukan dan pada masa yang bersesuaian. So benda yang boleh tangguh sepatutnya tangguh je lah. Benda boleh plan je lah. Benda boleh bayar je lah. Betul tak? Tapi boleh je kita gunakan apa yang ada untuk membuatkan atau menampakkan kau ni suci, kau ni berpegang pada prinsip dan reformasi dan sebagainya. Tetapi oleh kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan individu yang sebegitu, jadi buat apa kita nak bagi? Kalau kita boleh campur tangan, buat apa orang nak bagi orang maki kita? Betul tak? Nak bagi orang kata kita macam-macam, nak bagi orang kata reformati dan sebagainya. Jika kau ada kuasa, pangkat dan kedudukan, if you can do something about it, then if you don't really do something about it, then you memang betul you tak campur tangan lah. Kalau kau ada kuasa, tapi takkanlah kau ada kuasa kau nak campur tangan tapi kau nak biarkan orang maki kau. Make sense tak? Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim memang ada campur tangan, takkanlah dia nak membiarkan diri dia dimaki. Takkanlah dia nak membiarkan diri dia dihentam kiri kanan, even geng sendiri pun hentam. Takkanlah dia nak letak diri dia in that position, lebih-lebih lagi sebelum pilihan raya kecil ni. Betul tak? Jadi takkanlah dia sengaja masuk campur urusan ini untuk supaya dia dihentam. Tak. Doesn't make sense, isn't it? Sebagai seorang Perdana Menteri, tak logik bagi aku. Sebagai penyokong Perdana Menteri lah, sebagai seorang Perdana Menteri pula. Jadi tak logik bagi aku untuk dia ni sengaja dia nak letak diri dia in that situation yang kiri kanan orang hentam dia, sampai penyokong sendiri pun hentam, orang atas pagar pun hentam, bagi peluru dekat lawan untuk hentam dia. Right? Jadi inilah kata bodoh walau ni, dan pembangkang tak dibuat-buat. Okey, jadi berbalik kepada isu 40 hadis oleh Dr. Mazhar ni, seperti yang aku katakan lah kan,
yang perkenal hadis ini di sekolah ialah PMX dan Kerajaan Perpaduan. Kenapa pula penyokong kerajaan yang ditoma? Dr. Mazhar kata non-Muslim yang bantah ialah yang sokong perpaduan. Dia tak menyebut secara khusus parti mana yang telah membantah hadis 40 ni. Yang pertahankan langkah kerajaan ini adalah anak Lim Kit Siang sendiri yang merupakan timbalan Menteri Pendidikan. Lim Ho Ying namanya, Timbalan Menteri Pendidikan daripada DAP. Yang jelaskan hanya pelajar Islam terlibat. Kan? Parti Gerakan yang mula bantah dan ugut saman sebab kerajaan memperkenalkan hadis 40 kepada pelajar-pelajar sekolah. Bila pula gerakan yang sokong kerajaan perpaduan, Dr. Mazhar, mereka dengan PN dan PS, dengan PS pula, dengan PAS. Kan? Jadi kenyataan Dr. Mazhar ni tidak menjadikan imej Islam lebih baik di mata non-Muslim lah, aku nampak. Sebab kerana sepertinya bermusuhan dengan non-Muslim, dengan syakwa sangka itu sendiri, kan. Jadi kenapa Dr. Mazhar tak ambil posisi jelaskan kepada non-Muslim dengan cara yang lebih berhikmah? Sebaliknya dikeluarkan video berbentuk tomahan kepada penyokong kerajaan perpaduan. Adakah dakwah kepada non-Muslim itu tidak penting lagi sekarang ini, kan? Adakah kita ni patut wujudkan persepsi semata-mata? Sepatutnya memuji dan berada di belakang PMX dan kerajaan sebagai seorang mufti yang bekerja dari agensi kerajaan. Dia seolah-olah mempelekehkan pula kononnya kerajaan terlalu berhemat dan tak ada rahmatan lil alamin, kata dia. Jika puak ekstremis yang lawan usaha hadis 40 seperti Dr. Mazhar maksudkan ini ialah parti gerakan, apa cadangannya kepada kerajaan? Adakah kerajaan patut tangkap, herdik ataupun cerca mereka, ataupun patut educate them about the hadis 40, what is exactly hadis 40 ini dan berkenaan dengan apa? Jadi tentulah akan ada non-Muslim yang kritik. Tugas kita untuk jelaskan pentingnya hadis itu kepada umat Islam seperti mana Al-Quran, dan itu tujuan kita muamalah dengan mereka dan bukan berkonfrontasi dengan mereka, supaya saluran dakwah itu terbuka kepada non-Muslim itu sendiri. Sebab Dr. Mazhar kata takkanlah ajar hadis pun nak kena tentang. Memanglah yang tentang itu siapa? Bukannya parti DAP. Kenapa penyokong kerajaan pula yang kena tempias dia sekarang ini? Itu yang jadi persoalan bagi aku. Kan? Sebab ramai non-Muslim bukan tahu pun hadis itu apa. Kan? Dr. Mazhar ingat semua orang Cina ni pakai hadis ke? Kan? Mufti memanglah tahu. Tapi PMX dan kerajaan bayangkan dikritik bertubi-tubi. Saya ingat dia nak buat penjelasan supaya dia ni dapat pertahankan kerajaan dalam usaha baik untuk anak-anak muda dan budak-budak sekolah ni mengenal berkenaan dengan penghayatan hadis 40 Imam Nawawi ni. Tadi setakat ni pada aku belum dengar lagi Dr. Mazhar ni puji langkah baik kerajaan perpaduan berkenaan Islam setakat inilah. Dan kita kena tahu pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di Kementerian Pendidikan Malaysia ini bertujuan untuk memupuk semangat ihsan, kasih sayang dan memperkasakan pemahaman agama di kalangan guru tu sendiri, di kalangan murid yang beragama Islam sahaja. Jadi inisiatif ini diharapkan dapat mampu melahirkan generasi yang baik dari segi akhlak, terutamanya mengangkat karamah insaniah berdasarkan 3 elemen utama, iaitu apa? Adab, akhlak dan integriti. Jadi inilah program yang secara rintis model penghayatan 40 hadis Imam Nawawi yang akan dilaksanakan terdahulu di sekolah-sekolah kebangsaan agama lah, dan sekolah agama bantuan kerajaan seluruh negara.
Jadi kenapa nak ditempiaskan, nak dilepaskan, nak dipeli penyokong kerajaan perpaduan. Lepas tu nak peli, kita tahulah kalau dia kata ada satu pihak yang menyokong kerajaan yang selama ini membantah usaha umat Islam. Siapa tu? Kan? Jadi masa gerakan duk bunyi macam-macam sampai nak saman, tak ada pula dia bunyi. Itu yang aku pelik sangat-sangat tu. Pelik sangatlah bagi aku kan. Kalau yang nak naik, silakanlah naik. Silakan request untuk naik. Jadi tak tahulah nak kata apa. Itulah sedikit. Jom, kalau ada yang nak komen, silakan naik. Jadi begitulah seperti yang saya katakan tadi. Sila. Yang nak naik, silakan. Nak suruh saya bebel lagi, jangan lawi. Naiklah. Saya pun nak dengar juga pandangan korang sebenarnya. Jadi itulah, aku tak faham kenapa Dr. Mazani nak lepaskan tempiaskan dia punya hujah tu kepada penyokong kerajaan perpaduan. Aku tak nampak relevannya di mana. So itulah kan, ustaz pun tak semestinya betul, mufti pun tak semestinya tak bias. Betul tak? Kita dah yalah, bayangkan sangat setuju dengan pernyataan ilmuwan yang ialah selepas saya ni mencecah dululah, mencecah 20 tahun. Sebelum tu tak, thank you Fazran, saya tak terlalu kepada politik. Saya telan je apa yang keluar daripada mulut penceramah khususnya dan individu. Kalau yang famous tu, ustaz-ustaz yang selebriti tu, kita anggap apa yang disampaikan oleh beliau tu betul. Dan asatizah yang kononnya, bukan kononnya lah, yang mereka ni membawa penyampaian baik. Yang baik of course kita ikut lah kan, berkenaan dengan sunnah, dan kita baru boleh nilai. Dulu saya sendiri pun bila ada ustaz yang masuk Barisan Nasional, saya nampak macam ustaz ni betul ke bawa menyokong hadis yang benar. Ataupun saya dulu saya pernah menjadi penyokong PAS. Saya berfikir ustaz-ustaz yang di dalam Barisan Nasional ni macam betul dia bawa Islam yang sebenar, something like that lah kan. Jadi sekarang ni bila kita betul-betul nilai balik, dah kena asatizah yang betul-betul bawa sunnah, barulah kita boleh nilai penceramah ni sesuai bagi motivasi. Tapi kalau dia ni bawa hukum, hancur, something like that lah. Penceramah ni sesuai ajar tajwid, hadis, dan kalau bab hukum dia akan belasah saja. Silap tempah diri kat neraka kalau hadis dia tu hadis palsu dan macam-macam kan. Alhamdulillah, kita ramai, saya sendiri ramai kenal dengan orang-orang yang berilmu macam, dan live kita ni selalu kita bawa orang-orang yang berilmu, asatizah yang berilmu, masya-Allah kan. Dia punya perkongsian je berkenaan dengan ilmu dan sunnah, banyak kita cedok daripada mereka. Jazakumullah khair asatizah sunnah dan yang pernah menyampaikan ilmu dekat kita dekat sini. Sayang Nabi, nak syafaat baginda, pastikan yang amalan itu bertepatan dengan syariat untuk dapatkan dari baginda di mahsyar nanti. Dan menuntut ilmu agama sebenarnya bagi kita yang, saya jahil juga, maknanya saya tidaklah kata saya paling tahu dan sebagainya, tapi untuk kita ni bercakap, untuk saya keluar di live ini hari-hari, saya terpaksa membaca, saya terpaksa mendapat pandangan daripada orang-orang yang berkenaan, yang saya rasa yakin lah dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Sebab menuntut ilmu agama itu bukan ilmu dunia saja, ilmu agama juga adalah ibadah.
Jadi semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapat kebaikan dunia dan akhirat lah. Tak salah sebenarnya mengambil ilmu daripada YouTube dan sebagainya. Tapi ambillah ilmu daripada guru yang betul. Kalau kita rasa macam so fishy, macam Nabi pernah turun di Gunung Jerai, dan sebagainya, saya rasa macam aku tak diajar di sekolah berkenaan dengan itu kan. Tak pula kita dengar pelik-pelik lah kan yang disampaikan sampai saya rasa dari sirah Nabi itu kita belajar sesuatu yang berlainan, tapi ada yang telah menyampaikan berlainan tu saya rasa pelik lah kan. Jadi dalam penyampaian saya juga di live khususnya, sebab saya kurang buat video, sebab masa saya lepas saya buat live ni saya manfaatkan dengan kehidupan seharian lah kan. So banyak yang saya petik daripada kata-kata asatizah dan ilmuwan-ilmuwan yang hebat, profesor-profesor, orang yang bijak pandai. Sebab saya tak pandai, saya bukan berasal daripada pelajar pondok jauh sekali dengan ilmu di dada yang dah tentulah kita ni selalu kena bertanya, betul tak? Jadi kita ni nak mencari kefahaman agama, dan kalau kita mencari dengan asatizah yang betul, yang menghuraikan hadis, tadabbur Quran, dan kita akan faham agama, insya-Allah. InsyaAllah. Kan? Jadi tak semestinya kita ni nak kena tak apalah, orang ni tak betul, kita tak mau belajar langsung. Tak ada lah. Dari pandangan saya, ada orang yang duduk komen dekat bawah berkenaan dah sudah layani apa ni tu. Saya dapat belajar banyak perkara bila saya buat live. Saya terpaksa belajar sebab saya nak menyampaikan kepada korang ni yang mendengar saya hari-hari, kadang-kadang 1,000 lebih sekali saya buat live kan. Berkenaan dengan apa saja. Saya kena bersedia dengan soalan-soalan, dan korang juga boleh tengok bila saya buat live kan, apa saja soalan yang diajukan, mereka ni naik dan tanyakan soalan berkenaan dengan isu semasa, berkenaan dengan apa saja. Kita cuba jawab sebaiknya lah, dengan sebetulnya. Tak ada lagi apa yang kita jawab tu dia kata tengok yang ni bawa benda yang tak sahih ataupun sebaliknya kan. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, dengan buat live ni juga saya boleh menimba ilmu untuk diri saya. Tak kira lah ilmu agama ke, walaupun kita ni orang yang tak pandai, tapi kalau kita duk belajar, insya-Allah lah kita pula belajar terus daripada orang yang berilmu. Bayangkan orang tu menuntut ilmu bertahun-tahun, tapi kita boleh dapat ilmu yang dia belajar bertahun-tahun tu hanya dengan 1 jam aja kita dengar live dia. Begitu kan. Tak kira lah itu sudut ilmu agama ke, ilmu ekonomi ke, dengan hello? Mana Abang Adam ni? Hello? Dia tak sedia lagi lah tu. Okey, kasar apa dia? Silakan. Assalamualaikum. Aku tertarik lah apa yang hang ulas tadi pasal Dr. Mazhar tu. Dr. Mazhar, anda seorang penasihat agama dalam negeri. Seorang mufti. Jadi, kalau nak bagi kenyataan tu, jangan berat. Kami terima teguran. Tapi, kalau berat sebelah macam tu dan tak sahih, anda telah mengelirukan ramai umat Islam. Tanggungjawab anda tu, kena ingat, tanggungjawab anda tu saki di neraka tau kalau silap keluar. Kalau silap keluar satu perkataan yang mengelirukan umat Islam, yang berita tu tak sahih, sebelah kaki anda di neraka. Kena ingat, tanggungjawab anda sangat besar. Bila aku dengar macam ni, tanggerakan anda tidak tegur. Sepatutnya yang membantah bab-bab ni. Even DAP DAP tak pernah bantah. Padahal dia menyokong. Jangan menimbul persepsi yang kurang senang macam ni. Bila timbul persepsi kurang senang ni, dia orang kata apa, risiko dia tinggi lah. Risiko dia tak cantik untuk agama kita ni. Wahai Mufti Perlis Dr. Mazhar, tolonglah. Kalau boleh balik,
teliti balik ucapan anda. Jika mana perlu minta maaf, perlu tarik balik, bertanggungjawablah dengan statement tu. Sebab anda mengatakan gabungan dalam kerajaan perpaduan yang bukan Islam. Siapa lagi di situ? Jadi udah-udahlah menanam persepsi buruk macam ni. Anda pun tahu hukum halal haram apa semua ni. Jadi kami ni pun tak kritik keras, tapi kami